Dan walaupun pada bulan Ramadan ketika syaitan, apa yang berlaku kepada kesemua mereka? Mereka semua dirantai kan? Tapi mereka ini telah buat ubah suai yang sangat besar dalam hati anda, di dalam diri anda. Sampai kamu ni beroperasi seolah-olah dia masih ada kat dalam. Jadi automatic, autopilot switch on. Syaitan tidak ada di situ tetapi anda melakukan pekerjaannya dengan cara apa pun kerana ada syaitan al-insi wal jin, syaitan manusia dan jin. Anda ada terfikir tak kenapa Allah Subhanahu Wa Taala katakan ada syaitan al-insi wal jin, syaitan manusia dan jin? Syaitan tu memanglah jin, kan? Itu memang jelas. Tapi bagaimana syaitan boleh jadi manusia? Anda tahu tak, manusia akan membiarkan syaitan di dalamnya dan membiarkannya mereka duduk dalam lama-lama dan sebab itu manusia ni menjadi syaitan. Mereka convert menjadi syaitan. Subhanallah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang munafikun, bahawa mereka mempunyai penyakit serius dalam hati mereka dan penyakit mereka ni, by the way, penyakit itu bukan hanya keraguan. Penyakit itu juga pengecut. Mereka pengecut, mereka tidak ada keinginan dan bersedia untuk memperjuangkan agama ini. Saya memberitahu anda bahawa kemunafikan mereka zaman Rasulullah SAW tidak dapat dibandingkan dengan masa kita. Tetapi kita ni mempunyai masalah yang serupa. Bukan masalah yang sama tetapi tentunya masalah yang akan serupa. Akan ada 3 reaksi terhadap Islam walaupun sehingga ke hari ini. Akan ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Dan mereka akan bangga dengan kenyataan itu dan mereka akan melihat bahawa mereka merasa dihormati kerana mereka adalah Muslim dan tidak kira apa-apa pun, tiada apa-apa boleh lawan dan boleh berada di atas kata-kata Allah. Tidak ada yang melebihi kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tertinggi. Bahawa panduan tidak boleh dikritik. Dan mereka percaya bahawa di hati mereka, walaupun mereka melakukan kesalahan, mereka tahu dan mengaku bahawa kesalahan mereka adalah kesalahan mereka sendiri, bukannya orang lain punya salah. Mereka boleh tercela dan mereka boleh tersilap, tetapi din agama Allah tidak salah. Din Allah tidak mempunyai masalah langsung. Din Allah tidak mempunyai kritikan. Okey, sebaliknya di hujung yang lain pula, anda akan mendapati ada orang yang benar-benar membenci Islam dan orang-orang Muslim. Kamu akan jumpa orang-orang itu. Mereka akan berada di sebelah hujung yang sana. Dan cuba anda teka siapa pula yang akan anda temui kat tengah-tengah. Alah, kita ni patut ada kompromi sikit lah. Compromise lah sikit. Alah, kita tidak perlu bersikap tegas sangatlah dalam mempercayai Al-Quran. Kita boleh ambil sikit-sikit je cukup lah. Kan sekarang tahun 2021. Alah, tak apa, kita boleh ikut zaman sikit. Sekarang zaman dah moden. Reaksi jenis itu, anda faham tak? Reaksi jenis itu yang berbunyi, alah, kita boleh kompromi kedua-dua belah pihak lah. Kerana anda tahu, jika anda benar-benar percaya bahawa anda mungkin menjadi terlalu ekstrim, sehingga kita harus mengimbangkan kedua-dua belah pihak. Jenis ini adalah sebenarnya produk baru dari kemunafikan yang wujud dulu ketika zaman Rasulullah SAW. Definasi din kita sudah cukup seimbang. Terima kasih banyak-banyak. Anda ni tak perlu muncul dengan keseimbangan versi baru kamu itu. Agama kita sudah cukup mendapatkan yang terbaik dari segi dunia ini dan dari segi akhirat. Ia cukup seimbang dan telah diseimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi apabila anda datang dan saya datang dan mengatakan, tahu apa tak, kita harus bagi pendekatan yang seimbang, yang balance terhadap Islam. Adakah keseimbangan baru itu yang baru anda hasilkan? Atau kamu itu sendiri pengecut? Yang kamu takut, kamu tidak mahu orang memandang kamu tu lucu. Kamu terlalu takut kepada mereka. Yang anda mahu kelihatan baik dan bagus dari segi PR. Anda hanya mahu menjilat bontot orang di sekeliling anda. Dan harga diri anda yang rendah kini tak pasal-pasal dikenakan kepada Islam. Kepada agama ini. Benda-benda macam itu akan berlaku juga sekarang. Okey, jadi semasa kita mengkaji perkara ini, kita mesti melihat ke cermin tentang apa jenis mentaliti yang wujud dalam kepala kita terhadap agama kita ini. Yang dibawa oleh diri kita sendiri. Subhanallah.